Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan teruskan dengan penggunaan tenaga elektrik dalam peralatan elektrik pada muka surat 197. Meter elektrik. Meter elektrik berfungsi untuk mengukur kuantiti tenaga elektrik yang digunakan. Lazimnya, bacaan pada meter elektrik itu diambil pada penghujung setiap bulan. Bacaan tersebut diambil bertujuan untuk menentukan kos penggunaan tenaga elektrik. Ini adalah pengenalan awal kepada kuasa elektrik, arus elektrik dan voltan. Yang pertama, kuasa elektrik P. Kuasa elektrik P dalam kurungan W ialah tenaga elektrik yang digunakan EJ per masa yang diambil ES. Yang kedua, arus elektrik I dalam kurungan A bersamaan cas elektrik QC per masa yang diambil TS. Yang ketiga, voltan V. V, tenaga elektrik yang digunakan EJ per cas elektrik QC. Untuk membuat pengiraan terhadap jumlah kuasa elektrik, arus elektrik dan voltan, kita menggunakan rumus segitiga PIV. Contoh pertama, ketika nilai kuasa berjumlah 2200 volt, manakala nilai voltan 240 volt, dan kita perlu mencari nilai arus. Dan berikut merupakan jalan kerja. Untuk mencari nilai voltan, kita masih menggunakan rumus segitiga PIV. Ketika nilai kuasa 2200 watt, manakala nilai arus 9.17 ampere. Berikut merupakan jalan kerja. Yang terakhir, P, kuasa. Nilai voltan 239.9 volt ataupun 240 volt, manakala nilai arus 9.17. Jalan kerja seperti berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurliana Izaiti dari grup bab 6 akan membentangkan bab 6.4. Pengiraan kos tenaga elektrik yang digunakan. Pengiraan kos tenaga elektrik ni kalau di rumah kita gunakan meter elektrik. Fungsi dia untuk ukur kuantiti tenaga elektrik yang kita guna. Tenaga elektrik ni diukur dalam unit kilowatt jam. Kiranya 1 unit tenaga elektrik bersamaan dengan 1 kilowatt jam. Min 1 jam kita guna sama dengan 1 kilowatt ataupun 1000 watt. Okey. Sekarang kita tengok cara nak kira dia. Bagi soalan dulu. Sebuah cerek elektrik 2 kW mengambil masa 10 minit untuk mendidihkan air. Hitungkan kos penggunaan tenaga elektrik untuk mendidihkan air itu jika kadar bagi setiap unit ialah 21 sen. So, kita nak buat jalan kira. Okey, ni rumus dia. Tenaga elektrik atau kilowatt jam bersamaan dengan kuasa kilowatt kena darab dengan masa jam. So, kuasa dia bagi 2 kilowatt. Masa pula dia bagi 10 minit. So, 2 kena darab dengan 2 kilowatt kena darab dengan 10 per 60 sebab 1 jam 60 minit. So, 10 per 60 jam. So, kita kecilkan jadi 1 per 3 kilowatt jam ataupun 1 per 3 unit sebab 1 per 3 1 kilowatt jam
bersamaan dengan 1 unit. So, kita nak kira kos penggunaan tenaga elektrik. So, kita kena buat macam ni. Satu per 3 unit kena darab dengan 21 sen. Dengan 21 sen. Sebab setiap unit ialah 21 sen. So, kita kena darab dengan 21 sen. So, 1 per 3 unit darab 21 sen bersamaan dengan 7 sen. So, kos pengiraan dia bersamaan dengan 7 sen. Okey, so sekarang dah habis pengiraan kos tenaga elektrik. Sekarang kita masuk kaedah penjimatan penggunaan tenaga elektrik. Cara dia senang je. Kita kena kurangkan guna pemanas air. Lepas tu kita kena guna mentol LED sebab mentol LED ni lagi kurang guna elektrik daripada mentol yang lain. Yang ketiga, kalau plug tu kita tak guna, jangan pasang, kita kena cabut. Lepas tu yang keempat, chop Energy Star tu kena ada dekat barang elektrik kita sebab chop ni kalau ada macam kira benda tu lagi jimat lah daripada benda yang tak ada chop Energy Star ni. Lepas tu kurangkan guna penghawa dingin. Maksudnya guna penghawa dingin tu secara berkala lah, macam tak sepanjang hari gunakan penghawa dingin. Yang keenam, menggunakan penebat. Tapi yang ni untuk kat rumah. Kalau dalam buku teks, kita ada konsep bangunan hijau. So, kaedah penjimatan penggunaan tenaga elektrik untuk bangunan hijau. Konsep penjimatan guna tenaga ni ialah menjimatkan kos penggunaan tenaga elektrik. Ciri-ciri dia ada 3. Sistem pengudaraan yang cekap. Maksudnya dalam tu tak panas. Lepas tu kita tak payah guna aircon sangat. Lepas tu yang kedua, memaksimumkan pencahayaan semula jadi. Yang ni maknanya kita gunakan matahari lah, kita tak guna lampu ke apa ke. Lepas tu yang ketiga, pemasangan panel suria sebagai sumber tenaga. Yang ni panel suria yang kita selalu tengok orang pasang kat atas bumbung tu untuk hasilkan elektrik. So tak bazir, kita gunakan cahaya matahari juga. Lepas tu kita tengok bangunan hijau yang ada dekat Malaysia. Ni contoh. Ni yang ada dekat Malaysia. Ni nama bangunan ni Bangunan Belian Suruhanjaya Tenaga Malaysia. Ni gambar waktu siang. Dia guna matahari je waktu siang. Lepas tu bumbung konkrit dia tertebat. So dia boleh kurangkan penyerapan haba. So dalam tu tak terlalu panas lah. Ni gambar dia waktu siang. Ini gambar waktu malam. Bentuk dia macam belian. Bangunan kat Malaysia yang kedua. Ni nama dia Masjid Raja Fisabilillah. Terletak kat Cyberjaya Sepang. Kat masjid ni ada sistem sensor lampu LED. Maksudnya bila dah nak dekat maghrib macam tu, lampu tu akan terbuka sendiri. Macam ni. Macam nak senja-senja macam tu, dia akan terbuka sendiri. Ni pemandangan waktu dah nak malam. So,
Habis pembentangan. Sekian, terima kasih.